Ada satu pengacara perempuan nama Ellen Show. Saya bukan duk tengok kat dia setiap hari, bukan. Bila saya baca bab ni, saya kaji. Type dalam English apa semua, keluar Ellen Show. Saya tengok dalam 10 berapa belah dia punya rancangan English lah. Dia rancangan talk ni lah, talk dia panggil tamu. 1, 2, 3 tamu dia macam-macam lah. Sangat kaya lah. Dia ni sangat kaya. Dan ni saya nak cerita ni keadaan sampai mana dah tahap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ni di atas muka bumi ni ada 7 bilion semua umat Nabi Muhammad. Kesemuanya umat Nabi Muhammad, bukan yang Islam sahaja. Takat mana dah umat Nabi SAW sampai sampai sekarang ni? Ni. Dia ni tuan-tuan, dia punya yang ikut dia punya YouTube dia 28 million. Tuan-tuan faham tak ni? Subscribers kan? Yang nak cerita hak tu pula kan? Payah. Di Malaysia ni yang duk rakam-rakam ni antara yang tertinggi ni Rahman TV. Rahman TV mana? Ni Rahman TV ada 144 lebih kurang 144,000. Ellen ni dia 28 juta yang duk ikut dia tu. Kalau Instagram dia 56 juta. Punyalah ramai. Satu hari saya tengok dia punya wawancara tu, wawancara dia pun buat tajuk hari tu iaitu perkahwinan dia. Rupa-rupanya dia berkahwin dengan perempuan juga. Tak ada apa, dia tak ada malu apa. Memang dia buat main dengan isteri ke suami saya tak tahu lah. Kan? Saya tak ingat waktu tu dia sebut she's my, saya rasa yang tu her wife kot, yang tu. Saya rasa. Kan, yang tu isteri dia tak silap saya. Tuan-tuan, tak ada apa. Depan berapa puluh juta orang, dia tunjuk kata dia kahwin, dah buat beli gaun, buat majlis perkahwinan. Tak ada. Segan-segan apa tak ada, tuan-tuan. Sudah sampai setahap itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2018 ni. Seperti mana biasanya umat Nabi Lut alaihi salam pada zaman itu, tak ada siapa malu dah. Benda tu kira bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir sebut seorang ayah dapat anak yang mukanya kaca, maka dia liwat anak dia pula. Setahap itu. Maksudnya berkahwin dengan laki ni biasa. Waktu tu berkahwin, buat perkahwinan, dalam kad kahwin tu laki dengan laki biasa, tak ada apa. Sampai ada umat Nabi Muhammad ke tahap itu? Sampai. Beberapa hari lepas saya tengok lagi dia punya show dia. Allah tunjuk lagi. Satu je, bukannya saya tengok sampai 2 jam dia. Satu je Tuhan tunjuk tajuk-tajuk. Dia tak lama, dalam 15 minit, 20 minit je satu show dia. Dia panggil 2 tetamu. Saya pun nak tengoklah 2 tetamu ni apa kan. Dia selalunya yang pelik-pelik lah. Itu ini yang bekerja. Adalah lepas ambil tetamu-tamu yang pelik-pelik dan sebagainya. Mai 2 orang tetamu. Allahu Akbar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Pasangan suami isteri. Dia mai. Satu orang lelaki, satu orang perempuan. Dia mereka syarikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, laki-laki dengan perempuan ni pasangan suami isteri. Bila duduk, lepas tepuk tangan, lepas berdiri apa semua, maka Ellen ni pun tanya dekat perempuan ni, kamu lahir dulu lelaki? Dia kata ya. Tanya dekat hal lelaki ni, kamu lahir dulu wanita? Ya, saya lahir dulu wanita. Saya kata hak ni lagi celaru teruk ni. Tuan-tuan, hak main ni pasangan suami isteri, laki perempuan. Hak laki ni dulu perempuan, hak ni dulu laki. Dia punya celaru atas celaru atas celaru, dosa atas dosa atas dosa, laknat Allah atas laknat Allah atas laknat Allah. Hak dulu asal laki tukar jadi perempuan, hak dulu asal perempuan tukar jadi laki. Berkahwin pula. Saya pun tengok, subhanallah, ada kan ni? Ada. Soalan pertama Ellen tu dia tanya, kamu lahir dulu as a man? Yes. Hak ni pun kamu lahir dulu sebagai seorang perempuan? Ya. Subhanallah. Macam mana kamu tak tahu? Tapi tuan-tuan, teknologi di sana dan di Australia
Kan teknologi di sana bila lepas tukar badan, dia tukar sekali dengan suara, dia tukar sekali dengan semua hormon, bentuk badan dengan anggota sulit, semua dia tukar. Kira hak laki ni, hak suami tadi, hak mai tadi ni, hak suami ni suara laki, badan laki. Badan laki, suara laki. Hak isteri ni pula mai, hak isteri ni pula mai suara perempuan. Kan? Kita hak Malaysia ni nampak muka segak, dia cakap-cakap tu dia. Tak lalu terus. Dia cakap-cakap tu dia, bunyi jantan tu tak hilang. Sebab dia pergi buat di Thailand kot. Dia kena pergi, tu dia duk mengajar pula dah. Kena Australia mahal sikit, 200,000. Kan, di Amerika Syarikat apa semua-semua ratus-ratus ribu. Belah-belah sini 7,000, 15,000. Mana dia tukar sekali dengan suara? Tuan-tuan, di luar negara dia tukar sekali dengan suara, dia tukar, dia semua ada pil dia, pil. Ini hidung lah apa semua. Subhanallah. Itu nak jadi apa lagi? Tuan-tuan, yang tu lebih dahsyat, lebih celaka daripada umat Nabi Lut alaihissalam. Hak contoh saya buat tadi ni. Dan wujud benda tu. Akhir sekali semua orang hak dalam show talk tu, dalam program talk tu tepuk tangan apa semua, seronok. Tepuk tangan apa semua, alien tu pun kata disebabkan kamu menghadapi cabaran untuk hidup, kritikan apa semua, orang payah nak terima, saya hadiahkan $25,000 pada kamu. Dia punya kaya, seronok dia orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tuan-tuan dengar cerita umat Nabi Lut sudah cukup teruk, mai tang zaman umat Nabi Muhammad 3 kali lebih teruk daripada dulu. Tapi Allah duk tahan bala, Tuhan tahan. Kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini banyak ditahan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan nampak tak? Tapi sekali tak sekali Allah bagi. Sekali Allah bagi. Maka Nabi Lut alaihissalam dia pun berdakwah setiap hari. Kaum dia mendustakan dia. Depa bagi amaran kat dia untuk halau dia. Kaum Nabi Lut alaihissalam semua tentangan itulah, tak ada siapa yang terima. Dan akhirnya Nabi Lut pun minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sebab apa Nabi Lut minta? Sebab tiap-tiap kali berdakwah, dah berapa belah tahun Nabi Lut berdakwah, mereka akan kata itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Itina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Bila Nabi Lut pergi berdakwah, dia berkata ni, bawa mailah azab kalau betul. Mana azab, mana? Dia cabar. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, saya duk perhati step tu je, jangan mencabar je. Satu tangga lagi je, satu langkah, satu step lagi je. Dia cabar, habis. Itina bi'azabillah, wahai Lut, mana azab Allah, mana? Kata kemarin, kata ni dah berapa puluh tahun dah kami duk buat ni, tak turun pun. Nipu ba in kunta minas sadiqin, kalau kamu benar wahai Lut. Bila majoriti, tuan-tuan nak tahu majoriti tak majoriti, sekejap kita tengok waktu malaikat mai jadi cerita apa. Kan? Nabi Lut pun berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka yang tidak mahu mendengar amaran daripada kamu, ya Allah. Allah Ta'ala pun hantar malaikat ketua punya, Jibril dengan Mikail. Dalam satu riwayat Jibril dengan Israfil. Ada satu riwayat Jibril, Israfil, Mikail. Nak pakai hak mana? Kita katalah 3 orang. Tapi yang pasti riwayat seorang tak ada. Malaikat yang mai ketika tu sama ada 2 ataupun 3. Malaikat pun turun. Bila malaikat turun, mai ke bumi ni, dia akan berubah ataupun berupa dengan rupa manusia. Siapa yang rajin ngaji, dia tahu.
malaikat bila dia turun nak buat turun azab, ataupun dia turun nak sampaikan wahyu, ataupun dia turun untuk apa sajalah, bila malaikat turun nak berjumpa dengan nabi dan rasul ni, mesti dengan rupa paras manusia. Samalah macam Jibril duk buat turun wahyu kepada rasul-rasul. Setiap kali buat turun wahyu, nak baca ni, nak baca qala ya nuhu innahu laysa min ahlik, nak baca kat Rasulullah, Jibril akan turun dengan rupa paras manusia. Dan bila berupa tu pula, malaikat-malaikat ni akan turun dengan rupa orang yang paling tampan sekali. Entah yang paling tampan sekali. Sama lah seperti mana Jibril selalu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril selalu berupa dengan rupa seorang sahabat yang sangat tampan. Nama sahabat itu Dihyah ibnul Khalifah Al-Kalbi. Sahabat ni jarang tuan-tuan yang rajin baca Syama'il, dia tahulah. Dihyah ni seorang yang tampan dan soleh. Tampan ni bukan muka saja, badan kurus. Tampan ni muka dengan badan tegak, tampan. Ketika malaikat Jibril, Israfil dan Mikail turun nak pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak pergi jumpa dengan Nabi Lut, turun dengan rupa paras yang tampan. Jam tak tuan? Ni hak geng-geng homoseks tengok ni. Hak geng LGBT tengok ni. Kira hak abang Sado lah turun ni. Dia ramai hari ni Sado yang muka tak tampan. Muka tampan ni bukan semua orang tuan. Bukan semua orang muka tampan. Hak badan elok, muka pun tampan. Begitu keadaan malaikat bila turun. Turun pula pergi kat kaum ni. Tuan-tuan tengok sekali apa kata Nabi Lut AS dan apa yang jadi. Malaikat turun pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu di Palestin. Palestin nak mai ke Jordan ni tuan-tuan. Jordan pula ujung kali. Palestin turun kot tu Syria Lebanon, Jordan tang ni. Lepas tu Jordan pula ujung tang selatan. Sadom Bahar Mayit ni, Laut Mati ni dia duduk ujung. Jadi dalam 1000 km lah, lebih kurang tuan-tuan, saya tak ingat waktu jalan tu, tak tengok lah kilometer, tapi lama lah. 1000 kilo turun. Maka malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim dulu. Saya tak mau cerita. Malaikat-malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim, bagi salam, mai 3 orang atau 2 orang. 2 riwayat, 2 atau 3 masuk. Salam. Tengoklah tuan-tuan, boleh tengok surah apa saya tak tahu. Dia duduk baca tu, duduk jumpa lah. Yang nu bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Tengok tamu. Nabi Ibrahim kenal tak? Dia Nabi, dia Rasul. Dia kenal tak malaikat ni? Jawapan dia tak kenal. Ingat tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim tak kenal tiga-tiga tu malaikat. Dan Nabi Ibrahim tak kenal yang tu adalah orang penduduk situ. Dia bukan orang penduduk situ. Saya urai Nabi Ibrahim pula jadi panjang. Tak sampai dah Nabi Lut bosan. Tuan, tapi dia panggil masuk jadi tamu. Saya pendek cerita. Bila dah masuk, tak pendek juga. Dah masuk jadi tamu. Nabi Ibrahim kata duduk apa semua. Tamu tapi tak kenal. Duduk. Dia pun pergi belakang. Faja'a bi'ijlin hanif. Dalam satu lagi, bukan satu riwayat, dalam satu ayat lain Quran, faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim dia pergi pilih. Dia pergi ambil lembu hak muda. Lagi mana? Lembu hak muda, kemudian dia panggang. Dia kata duduk sat kat tamu dia pergi belakang, sembelih lapah apa semua, panggang. Subhanallah, perangai Rasul tuan-tuan. Apa yang ada di rumah dia yang paling sedap, yang itulah yang akan dihidangkan kepada tamu. Satu masjid ni tak buat sekali dengan saya. Tuan-tuan, kita kalau di rumah ada kijang dengan kijang sekilo, lepas tu ada ayam, nak masak yang mana tamu mai. Kau tuan-tuan tak kerti apa kijang. Kijang ni lagi sedap daripada lembu. Haji Man, akak ni. Tak tahu juga. Lagi sedap.
Tuan-tuan, yang mana yang paling sedap, yang paling mahal dalam rumah? Sifat para rasul, yang tu yang diberikan kepada tamu. Dalam keadaan tetamu tu bukan adik-beradik dia, tak kenal pun. Habis bawa mai hidang apa semua, panggang buat tuan tu, sekok 3 orang lah, kita kata 7 lah. Panjanglah cerita tuan-tuan, bawa mai hidang. Kata para ulama tafsir, yang ni tak ada dalam Quran. Cuma Quran sebut tangan mereka pegang tak kena, pegang tak sampai. Sebab apa? Sebab cahaya. Malaikat pegang dia main ikut ni. Bila pegang daging tu, dia main ikut ni. Dia macam dia tak dapat. Nabi Ibrahim jadi takut. Ar-raw, Allah sebut dalam Quran, raw'un ni dia jadi takut. Dia tengok kan. Tuan-tuan, setara Nabi tu dia tak kenal yang tu malaikat. No? Ada hak wali jadi-jadian ni, malaikat duk mai tiap hari pula tu. Oi, punya hebat. Jibril mai dah, mai duk bai'ah pula tu. Israfil mai bai'ah dia sekali. Amboi. Tuan-tuan, yang ni tak ada khilaf. Nabi Ibrahim sampai tahap itu dia tak kenal yang tu malaikat. Sampailah lepas duk pegang tu tak capai, tak dapat, dia pun takut. Bila malaikat tengok Nabi Ibrahim dah ketakutan, baru dia faham tak, inna rusulu rabbik, kami ni para rasul, malaikat. Baru dia tenang. Kemudian, wahai Ibrahim, ada 2 berita. Yang pertama, Allah nak kurniakan anak kepada kamu. Dua-dua umur 80 ke atas. Cerita panjang. Habis berita anak, seronok dapat. Tuan-tuan, dapat berita gembira dapat anak. Nabi Ibrahim pun dah tenang apa semua. Wahai Ibrahim, kami juga dalam perjalanan membawa azab Allah kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim kata, Allah telah putuskan kepada kalian untuk membawa azab ke kaum Lut. Ya. Kalaulah ada di kalangan kaum Lut itu 10 buah rumah yang beriman, boleh tak hampa tarik balik azab tadi? Rahmat dan pengasih Nabi Ibrahim, bukan kaum dia, tapi rahmatlah Rasul kan. Boleh tak kalau ada 10 rumah yang beriman? Maka jawab malaikat ni, wahai Ibrahim, bukan 10 buah, 7 buah pun tak ada, 5 buah pun tak ada yang beriman. Tuan-tuan, berapa peratus tuan-tuan yang waktu tu amalkan tu? 95%. Wallahu alam. Tapi apa dia yang dari apa yang disebutkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, bukan 10, bukan 7, 5 buah pun tak ada. Maksudnya begitu majoriti waktu tu. Nabi Ibrahim dia, dan Allah sebut dalam Quran, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bersoal jawab dengan para malaikat tentang kaum Lut yang akan didatangkan bala, yang akan didatangkan azab sebentar. Berapa hari saja lagi. Nabi Ibrahim kata, boleh tak mohon dengan Allah untuk tidak menurunkan bala tersebut, wahai Ibrahim. Tak payah bincanglah tajuk ni, sebab bala ini telah diputuskan oleh Allah. Tak boleh dah. Tapi Nabi Ibrahim dengan sifat kasih dia apa semua. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok surah Hud balik nanti kan. Tengok daripada ayat 70 tu, kisah tu lah. Antara tempat yang disebutkan kisah azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan hubungan seks songsang ni, surah Hud daripada ayat 70 tu sampai 82. Boleh tengok terjemahan. Ni saya hurai ni. Kan? Jadi Nabi Ibrahim bukan saja dia minta, bahkan tuan-tuan sekalian dia pi pula. Disebutkan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim keluar daripada Palestin, pi Jordan, pi ke Laut Mati, ke Sadum tu. Pergi ke Sadum, dia pun berdakwah pula. Kan? Dia pun berdakwah, dia kata akan datang azab Allah. Orang tak heran lah tuan-tuan. Sebut azab Allah ke hang Rasul ke, tuan-tuan bayang tengok. Kita kalau orang soleh hari ni bagi tahu kepada kita, bagi amaran kepada kita, jangan buat benda ni, nanti jadi sekian, pun kita akan ambil, orang tahu ambil cakna lah benda tu. Seperti mana syahid
Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, no? Ada video dia secara jelas sebelum jadi kebangkitan rakyat di Syria tu, dia dah sebut, no? Saya dengar dengan telinga saya sendiri, no? Dia sebut, dia kata jangan. Aku nampak dalam mimpi Allah Ta'ala buat main satu berita yang buruk kepada kita semua. Dia larang, dia kata jangan buat benda ni. Aku nampak akan berlaku pertumpahan darah yang lebih besar, kan? Jadi itulah. Jadi Rasul ni, tuan-tuan, Nabi Lut pun bagi tahu jangan buat benda ni, akan datang azab Allah. Nabi Ibrahim main tambah pula bagi tahu lagi jangan buat, akan datang azab Allah. Orang tak heran, tak takut, sedangkan dia tahu yang ni Rasul, ini Rasul. Dia tahu, tuan-tuan, apa bukti dia. Saya bawa satu persatu, iaitu bila Nabi Lut main bagi tahu akan kamu semua akan dikenakan azab Allah kalau berterusan mengamalkan benda pelik, benda teruk, songsang macam ni. Dia berkata akhriju ala lutin wa qula'ah mereka ni innahum unasun yatatahharun, yang ni geng-geng suci. Berkulang orang baik ni, berkulang hak bersih-bersih, hak geng-geng suci ni berkulang. Tuan-tuan, ayat depa ada hari ni sama, no? Ayat yang sama, watak yang berbeza, orang-orang yang berbeza aja. Tuan, hari ni bila kita sebut sekian macam ni, ni mereka ni biduk jauh lah, biduk tanglai lah, ni geng yang baik ni, geng suci. Innahum unasun yatatahharun, kata kaum Nabi Lut kepada Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim pun balik